Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS 20 Disember 2020, saya Kaizari Afindi. Dan saya Salsia Safian, ikuti berita ini. Kerajaan Sarawak telah memutuskan program tambang bas kadar RM1 akan dilanjutkan sehingga 2021. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Lee Kim Shin, program itu mendapat sambutan positif daripada penduduk sekitar Kuching sejak inisiatif berkenaan diperkenalkan pada Mei 2020. Program ini mendapat sambutan yang luar biasa daripada orang ramai apabila seramai 206,470 penumpang direkodkan pada Oktober berbanding 12,657 penumpang pada bulan pertama pelaksanaannya iaitu pada bulan Mei. Berdasarkan tinjauan yang dibuat oleh kru TVS, rata-rata menyambut baik keputusan ini. Bagi kami baguslah untuk warga yang mana yang sedia kenderaannya dapatlah pakai bas ya, sebab tambangnya pun baru RM1 saja. Untuk kemudahan mana-mana yang sedia berkereta, sedia berkenderaan lah. Pengangkutan dah senang apa? RM1. Jadi minyak kereta pun itu dah mahal juga. Jadi kita ada tambang bas RM1. Jadi dapatlah konkret dari macam kampung Menaman senang pergi ke pasar. Katanya lagi, dirinya lebih selesa menggunakan bas sebagai pengangkutan untuk ke kawasan bandar berbanding pengangkutan awam lain kerana tahap keselamatan yang terjamin. Sementara itu, sebagai pemandu bas, Johnny Chula berpendapat program ini amat baik kerana ia seolah memberi galakan kepada orang ramai untuk menggunakan bas tempatan sebagai pengangkutan. Pendapat saya itu yang lebih bagus untuk menggalakkan penumpang-penumpang untuk memakai bas lah. Sebab RM1 ini kira apa? Yalah kira macam itulah. Jadi kalau tu perintah lagi mau extension kan itu kepada tahun depan tambang RM1 itu lagi lebih bagus untuk menggalakkan semua penumpang untuk memakai bas supaya ada orang boleh parkingkan kereta mereka di rumah supaya mereka semua boleh pakai bas. 21 keluarga di Emperan Pedalai Mansau, Ibau di Kapit terima peruntukan sebanyak RM105,000 bagi tujuan membina sebuah rumah panjang baru. Kata Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, peruntukan tersebut merupakan tambahan kepada peruntukan yang diberikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Goram Jefferson Jamit bagi tujuan yang sama. Nanta yang juga Ahli Parlimen Kapit menyifatkan keputusan 21 keluarga tersebut untuk membina rumah panjang di kawasan tersebut suatu keputusan yang bijak memandang ia mempunyai potensi ekonomi di masa hadapan. Ini kerana selain mempunyai akses jalan perhubungan yang baik, kawasan tersebut yang dikelilingi sumber flora dan fauna mempunyai potensi luas untuk dijadikan sebagai produk ekopelancongan. Penyambungan bekalan utiliti ke rumah panjang tersebut akan dilakukan secara berperingkat selepas rumah panjang tersebut siap sepenuhnya. Seterusnya, Kesatuan Guru Sarawak STU menggesa kerajaan menyediakan kemudahan internet berkelajuan tinggi kepada semua sekolah di Sarawak. Menurut Presiden STU Adam Parkash Abdullah, sudah tiba masanya untuk kerajaan mengutamakan kemudahan internet ini untuk memudahkan guru dan pelajar. Sepanjang pandemik COVID-19 ini, tambahnya guru dan pelajar termasuk ibu bapa berdepan masalah dalam pembelajaran dan pengajaran secara dalam talian. Selain menyediakan kemudahan internet berkelajuan tinggi, STU menurut Adam juga memohon diberikan allowance data internet kepada para guru. Allowance data internet ini katanya adalah untuk membantu para guru menjalankan kelas dalam talian untuk pelajar masing-masing. Pada masa ini katanya para guru menggunakan data internet sendiri untuk menjalankan kelas dalam talian. Dalam perkembangan lain, kata Adam Parkash, Sarawak memerlukan lebih ramai guru agama terlatih dalam kalangan anak jati tempatan. Ini kerana kebanyakan daripada guru agama yang ditugaskan di negeri ini adalah dari Semenanjung Malaysia. Kebanyakan guru agama dari Semenanjung tidak kekal lama di Sarawak dan oleh sebab itu, guru agama tempatan perlu dilatih menerusi program Diploma Pasca Siswazah Pendidikan PDPP.
Tiada sebarang sambutan perayaan dijadualkan. Pemerhati politik Datuk Peter Minos percaya bahawa pilihan raya negeri ke-12 PRN12 akan diadakan pada Mac 2021. Jika tidak, katanya, PRN12 mesti diadakan selewat-lewatnya pada Jun 2021 apabila tempoh Dewan Undangan Negeri DUN tamat. Dengan pembubaran DUN, secara automatik masih terdapat tempoh 60 hari untuk PRN12 diadakan pada Ogos 2021. Walaupun begitu, tegasnya, tiada kerajaan mahukan PRN diadakan pada bulan-bulan terakhir. Katanya, sebahagian besar PRN sebelum ini diadakan sebelum tamatnya tempoh DUN. Bertemu kembali, ini sedikit perkembangan COVID-19. Kes jangkitan COVID-19 pada Ahad melaporkan sebanyak 1,340 kes dengan kes tertinggi kekal dicatatkan di Selangor sebanyak 441 kes, menjadikan jumlah kes positif sebanyak 93,309 kes. Kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, daripada jumlah itu 1,337 kes adalah penularan tempatan manakala 3 adalah kes import. Tambahnya, 4 lagi kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan membabitkan 3 warga negara dan 1 warga asing, menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian sebanyak 437. Sementara itu, Sarawak merekodkan 3 kes positif baru COVID-19 dengan 2 daripadanya adalah kes import dengan seorang daripadanya membabitkan pendatang asing tanpa izin parti. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataannya berkata 2 daripada 3 kes COVID-19 dilaporkan dikesan di daerah Kuching dan 1 lagi di daerah Lubuk Antu. 3 kes baru dilaporkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 1,090 kes setakat ini. Daerah Kuching bertukar status dari hijau kepada kuning setelah melaporkan 1 kes jangkitan tempatan. Daerah Sibu dan Serian kekal berstatus kuning dengan jumlah keseluruhan 3 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Ini pula perkembangan berkaitan pematuhan operasi standard SOP di Pasar Tamu Majlis Daerah Sri Aman dan Terminal Bas Sri Aman. Pada Khamis, Sri Aman yang merupakan daerah hijau telah merekodkan 1 kes import, iaitu seorang lelaki warga negara Indonesia yang ditangkap oleh Jabatan Imigresen. Ini sudah tentu melahirkan kebimbangan penduduk di Sri Aman ekoran penambahan kes baharu di daerah itu. Meskipun pelaksanaan norma baharu sudah lama dikuatkuasakan, namun masyarakat di Sri Aman dilihat tidak mempunyai masalah untuk terus mematuhinya. Lebih-lebih lagi di tempat seperti Pasar Tamu yang secara lazimnya bersifat sesak. Melalui tinjauan TVS, Pasar Tamu ini melakukan pematuhan SOP seperti menyediakan kod bar MySejahtera sebelum pelanggan memasuki premis, mengambil dan merekod suhu badan, menghadkan laluan kemasukan, meletakkan tanda penjarakan sosial semasa mengambil suhu dan mewajibkan penggunaan topeng muka. Menurut peniaga-peniaga di Pasar Tamu tersebut, pematuhan SOP bagi mereka adalah satu cabaran besar, terutama sekali dalam mengekalkan keselesaan. Bagaimanapun, kesihatan dan keselamatan tetap menjadi keutamaan mereka. Penerimaan kami bagus, macam biasa. Kami itu nak orang berniaga lah, kena patuhi SOP itu demi keselamatan kita pun lah. Bagi kami sih susah lah. Bagi kita kena jaga keselamatan kita pun dan semua orang berniaga situ pun. Okay, kami terima SOP itu dengan baik. Walaupun sukar bagi kami, walaupun orang pun susah nak keluar. Bagi kami SOP itu wajarlah, harus. Tapi ada sedikit kesusahan, tapi kita harus pakai je lah SOP itu. Sebab kes di Sri Aman tu tiba-tiba ada, kita tahu sini datang kes ataupun virus tu. Sementara itu, pelanggan yang berkunjung ke Pasar Tamu berkenaan turut menunjukkan sokongan terhadap penguatkuasaan SOP. Lebih-lebih lagi, vaksin untuk virus yang tidak kelihatan ini masih dalam peringkat pengujian. Wajar, saya memang 100% menyokong dengan adanya SOP itu. Memang SOP itu. Karena buat masa tu kita si ada penawar penyakit tu. Jadi kita dapat nak ngawal penyakit tu, kita menjagakan SOP, mentaati SOP dan mengikut perintah dari Kementerian Kesihatan.
Pematuhan prosedur operasi standard ataupun SOP di Pasar Tamu Majlis Daerah Sri Aman MDSA dan Terminal Bas Sri Aman nyata tidak menjadi masalah buat para peniaga dan pelanggan. Rata-rata mereka bersetuju dan berpendapat bahawa pelaksanaan SOP adalah wajar, lebih-lebih lagi penawar bagi virus COVID-19 ini masih belum ditemui. Laporan Odlin Ketani bersama Azlan Jafar dari Sri Aman untuk TVS. Jumlah mereka yang ditahan atas kesalahan ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP setakat 19 Disember meningkat lebih 2 kali ganda berbanding hari sebelumnya. Ia menunjukkan masih ramai yang mengambil mudah wabak COVID-19. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata seramai 672 orang ditahan pada Sabtu berbanding 249 orang yang ditahan pada Jumaat. Daripada 672 orang yang ditahan itu, 643 telah dikompaun manakala 29 individu lain pula direman. Operasi Benteng berjaya menahan 83 pendatang tanpa izin dan seorang tekong serta merampas 3 kenderaan darat selain melaksanakan 118 sekatan jalan raya. Sementara itu, anggota penguatkuasa telah membuat pemeriksaan di 7 tapak binaan di seluruh Malaysia dengan kesemuanya mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Sejak 20 April hingga 19 Disember, 14,007 pemeriksaan telah dilakukan oleh anggota penguatkuasa Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB yang melibatkan 8,000 tapak binaan di seluruh negara. Baik, kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah, ISKOM menahan 4 lelaki dan 3 wanita di perkampungan atas air Kampung Batu Sempurna kerana dipercayai terlibat dalam sindiket pengedaran dadah. Menurut Komander ISKOM Dato' Ahmad Fuad Osman, kesemua suspek termasuk 3 warga asing berusia antara 16 dan 80 tahun itu ditahan antara pukul 4 dan 4.15 petang pada Khamis dan pihaknya turut merampas 139.82 gram dadah jenis syabu bernilai RM13,000. Semua suspek termasuk 5 darinya yang didapati positif syabu disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sementara itu, Ahmad Fuad berharap komuniti pesisir pantai dapat membantu pasukan keselamatan untuk menyalurkan maklumat berhubung pelakuan jenayah di kawasan masing-masing dalam zon selamat Timur Sabah dengan menghubungi Pusat Operasi PUSOP ISKOM yang beroperasi 24 jam. Polis Sarawak bakal mengenakan tindakan tegas ke atas seorang wanita yang dipercayai ejen yang membantu 4 wanita warga Indonesia meloloskan diri dari negara ini. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail, wanita tersebut kini masih menjalani tempoh kuarantin dan akan dibawa untuk siasatan sebaik sahaja tempoh kuarantinnya tamat. Wanita terbabit dipercayai seorang ejen bebas yang membantu pekerja asing untuk mendapatkan pekerjaan di Sarawak. Kata Aidi lagi, kesemua wanita warga Indonesia terbabit sudah berada di Arok, Indonesia selepas ditahan Tentera Nasional Indonesia TNI. Keempat-empat wanita warga Indonesia itu melarikan diri keluar dari negara ini selepas mendapati ujian saringan COVID-19 mereka adalah positif. Terusnya, Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 5 Sarawak merampas pelbagai jenis rokok putih dan kretek termasuk minuman keras bernilai lebih RM380,000 hasil serbuan ke atas sebuah premis pada Ahad. Kata Komander PPM Wilayah 5 Sarawak ACP Syamsul Kasim, rampasan dilakukan 2 pegawai dan 5 anggota unit risikan PPM Wilayah 5 Sarawak yang menjalankan op benteng COVID-19 pada sekitar jam 4.15 petang. Rampasan rokok dianggarkan bernilai lebih RM70,000 manakala nilai minuman keras pula lebih RM310,000. Sementara itu, 2 lelaki berusia lingkungan 20-an turut ditahan dan dibawa ke pangkalan PPM Wilayah 5 Sarawak untuk tindakan lanjut. Kes diserahkan kepada Balai Polis Kota Sentosa untuk tindakan dan siasatan lanjut di bawah Akta Kastam 1967.
Polis Johor sedang menyiasat kes ugutan bunuh ke atas Ketua Polis Johor Dato' Ayub Han Maidin Piche yang dipercayai melibatkan 3 ahli kumpulan Harimau Pembebasan Tamil Ilam LTTE. Menurut Ayub Han, 2 minggu lepas pihaknya menerima panggilan daripada orang awam yang memberitahu bahawa 3 lelaki dari Selangor dikatakan akan turun ke Johor untuk membunuhnya dan polis sentiasa memandang serius terhadap sebarang ancaman terhadap keselamatan anggotanya. Jumaat lepas, Ayub Han dalam temu bual bersama sebuah akhbar tempatan di platform sosial media Facebook mendedahkan beliau menerima ugutan bunuh yang dipercayai daripada ahli kumpulan LTTE yang telah dilabelkan oleh polis Malaysia sebagai kumpulan pengganas. Baik, kerajaan memberi jaminan akan mengambil tindakan sewajarnya untuk memberi keadilan buat keluarga Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim. Kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Taqiyuddin Hassan. Setakat ini pihak Jabatan Peguam Negara masih menunggu hasil siasatan polis yang difahamkan kini di peringkat akhir sebelum tindakan seterusnya dapat diambil. Taqiyuddin berkata demikian bagi mengulas kekecewaan keluarga Muhammad Adib dengan cadangan mengadakan semula inkues kematian anggota bomba itu kerana sudah terlalu lama bersabar menunggu pembelaan terhadap arwah. Allahyarham Muhammad Adib yang merupakan anggota unit bantuan perkhidmatan kecemasan Balai Bomba dan Penyelamat Subang Jaya menghembuskan nafas terakhir pada 17 Disember 2018 di Institut Jantung Negara ekoran kecederaan parah dialaminya. Pada 27 September 2019, Mahkamah Koronel memutuskan kematian Muhammad Adib disebabkan perbuatan jenayah yang dilakukan lebih 2 atau 3 individu yang tidak diketahui. Kementerian Wilayah Persekutuan akan mengambil tindakan tegas ke atas pihak yang menyalahgunakan kuasa dengan memberikan lesen perniagaan kepada warga asing termasuk pemegang asal lesen. Menterinya Tan Sri Anwar Musa berkata dasar kerajaan jelas menyatakan warga asing tidak dibenarkan memiliki lesen perniagaan sama ada di tapak sementara Pasar Borong Selayang atau Pasar Tani Berhampiran. Tambahnya, beliau tidak akan melayan rayuan mana-mana pihak supaya memberi kelonggaran kepada warga asing kerana ia bercanggah perlembagaan persekutuan. Tegasnya lagi, kerajaan perlu mendahulukan rakyat dalam pemberian lesen perniagaan dan pekerjaan. Beliau memahami tujuan majikan mahu mengambil pekerja asing bekerja di Pasar Borong kerana bayaran gaji rendah, namun penilaian menyeluruh perlu dilakukan. Pada 23 Oktober lalu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL mengeluarkan notis kepada pemborong yang mereka hanya dibenarkan mengambil pekerja tempatan mulai 1 Januari 2020. Bertemu kembali. Majlis Olimpik Malaysia MOM mengalu-alukan keputusan kerajaan yang membenarkan pembukaan semula industri sukan berkonsepkan gelembung sukan. Menurut MOM, keputusan mengenai konsep gelembung sukan itu menjadi antara pengumuman yang paling ditunggu-tunggu oleh semua komuniti sukan. Sebelum ini, pada mesyuarat Majlis Eksekutif yang lepas, MOM dan ahlinya menggesa Kementerian Belia dan Sukan untuk mengkaji semula prosedur operasi standard SOP untuk industri sukan khususnya dalam membenarkan semula kejohanan tempatan diadakan serta sukan bersentuhan dan rekreasi. Pada Jumaat, Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan kerajaan bersetuju secara prinsip untuk membenarkan pembukaan semula sektor sukan dan rekreasi termasuk sukan air secara berperingkat bermula Januari 2021 kecuali di kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Bagi negeri di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP, maksimum 4,000 penonton atau 10% daripada kapasiti tempat duduk akan dibenarkan. Sementara negeri di bawah PKP bersyarat PKPB pula, perlawanan akan diadakan tanpa penonton. Bagaimanapun aktiviti itu tidak dibenarkan di negeri di bawah PKP diperketatkan PKPD. 2 jagoh berbasikal negara Muhammad Azizul Hasni Awang dan Muhammad Shah Firdaus Shahrom berjaya menyumbang pingat untuk negara di kejohanan antarabangsa.
Azizul Hasni Awang merangkul pingat emas manakala Muhammad Shah Firdaus berjaya merangkul pingat gangsa bagi acara Kirin di 2020 Australia Track Cycling National Championship. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican mengucapkan tahniah dan syabas kepada kedua-dua atlet di atas kejayaan ini. Kata beliau, biarpun setelah agak lama tidak beraksi di kejohanan berbasikal, Azizul Hasni muncul sebagai juara di kejohanan peringkat antarabangsa. Ia merupakan kejayaan yang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Beliau yakin kejayaan seperti ini bakal menjadi pembakar semangat kepada seluruh atlet negara untuk terus berusaha meningkatkan prestasi dan menyertai kejohanan-kejohanan di peringkat antarabangsa. Lagi perkembangan sukan. Ketua Jurulatih Skuad Hoki Negara Arul Sevaraj menyokong pelantikan Megad Azrafiq Megad Termizi sebagai jurulatih baru Uni KL. Menurut Arul, Megad berpotensi jadi pengendali berkaliber namun memerlukan masa serta berpandangan tidak adil jika sasaran tinggi diharapkan daripada bekas pertahanan negara itu, terutama untuk mempertahankan gelaran juara Treble Liga Hoki Malaysia LHM. Dalam pada itu, Arul juga berkata yang Megad akan memerlukan masa namun akan menghadirkan impak kepada pasukan. Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri utama TVS malam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Baiklah, kepada kita orang semua di luar nun, jaga diri kita orang sebab perjuangan menentang COVID-19 tu belum habis lagi. Jadi jaga penjarakan fizikal dan patuhi SOP yang telah diberi oleh SIDAK KKM. Kita jaga kita. Baiklah, kami doa mumpok dulu. Saya Ghazari Afindi. Dan saya Salsia Safian. Salam hormat dan selamat malam.